Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. InsyaAllah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bersama dalam satu muqabalah pertemuan di alam maya ini. Mudah-mudahan sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma rizukna. Wahai Allah, ampunilah kami. Wahai Allah, rahmatilah kami. Wahai Allah, rezekikan kami. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Rezekikan kami taubat nasuha sebelum datangnya ajal. Wahai Allah yang menyaksikan, yang mendengar, yang maha mengetahui, al-alim, maka ketemukanlah kami pada malam kemuliaan Lailatul Qadar, agar kami dapat beribadah tulus, ikhlas beribadah di sisimu dengan ilham yang baik dari sisimu, agar kami bermunajat pada malam berkenaan maupun malam-malam dan siangnya sebelum datangnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dengan taufik dan hidayah Allah, ilhamkanlah kami akan rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami, agar kami mensyukuri akan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada ibu dan bapa kami, dan agar kami melakukan amal-amal yang Engkau redai. Masukkan kami dalam golongan hamba-Mu yang salihin. Wahai Allah yang menyaksi dan mendengar sekalian yang hadir pada pertemuan ini, maka limpah kurniakanlah dengan pandai rahmah-Mu. Kami berlindung dengan rahmah-Mu daripada kemurkaan-Mu. Wasilah dengan ilmu-Mu, ilmu wahyu-Mu, agar mendekatkan diri kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Wahai Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Kesemua yang menyaksikan pada pertemuan pada pagi yang damai ini di waktu duha wa duha wa syamsi wa duhaha, mudah-mudahan bersama saya raikan para pencinta penuntut ilmu di kalangan ahli keluarga maupun sekalian sahabat kenalan, hatta jiran yang jauh maupun yang dekat, yang mengenali maupun yang tidak dikenali. Maka pada pagi ini kita memilih 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Fajr. Demi waktu fajar. Siapa yang menyaksikan ini boleh merenung, mentadabur, memikirkan, kemudian memperhatikan apakah hikmah daripada 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Fajr ini. Ini surah termasuk dalam surah Makkiyah, ada 30 ayat. Ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi zalika qasamul lidzi hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi waktu fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, dan malam
apabila telah berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah, yakni yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para tetamu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana indahnya surah ini. Dan surah ini adalah susulan daripada surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-Ghashiyah. Sumpah yang Allah nyatakan pada awal surah ini bagaikan dalil bagi kebenaran apa yang terkandung dalam surah penutup surah yang lalu, iaitu surah Al-Ghashiyah, yang berkaitan dengan hari pembalasan. Hubungan surah Al-Fajr ini dengan surah Al-Ghashiyah ini, bagaimana setelah Allah bentangkan ancaman ataupun azab seksa kepada golongan-golongan tertentu, maka pada permulaan surah ini didatangkan sumpah daripada kesempurnaan sifat Allah menciptakan alam ini. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyantuni, memuliakan kita semua sebagai makhluk ciptaannya, dibentangkan sebagai suatu, dibentangkan pembuktian, dalil, supaya manusia ini boleh terima. Sifat manusia, insan, dia nak mempercayai sesuatu kebenaran, kena ada dalil. Maka datangnya dalil-dalil ciptaan Allah seumpama demi waktu fajar ni, hatta malam yang 10, kemudian angka genap maupun ganjil, dan dalam keadaan apabila malam yang berlalu itu. Semua ini suatu keadaan demi keadaan yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Sengaja Allah susun menggunakan alam ini sebagai suatu pembuktian, sebagai bunga-bunga bahasa, untuk memberi penerangan maupun penjelasan agar manusia, saya dan kita semua memahami hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Namun demikian, setiap apa yang telah dinyatakan pada ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat ini ada maksudnya. Kita lihat tafsiran dalam rujukan Ibnu Katsir menyatakan, iaitu fajar ini merujuk waktu subuh. Waktu subuh. Maka surah ini sunnah juga dibaca di ambang subuh, di ambang waktu fajar, ataupun di waktu fajar, di waktu subuh itu. Demikianlah dikatakan oleh Ali radhiyallahu an dan Ibn Abbas, Ikrimah dan Mujahid. Hatta As-Su'di menyatakan riwayah daripada Masyru' bin Muhammad bin Ka'ab, yang dimaksudkan fajar ini adalah fajar hari raya Korban, iaitu waktu subuh hari raya Aidul Adha. Aidul Adha itu secara khususnya, dan sebagai penutup malam-malam yang 10. Malam yang 10 yang dimaksudkan wasyaf'i wal wats, demi malam yang 10 itu. Itu sebagai satu tafsiran mufassir menyatakan khusus pada waktu subuh apabila terbitnya fajar di waktu Aidul Adha.
dan kesinambungan pada malam-malam yang sebelumnya. Termasuklah daripada 1 Zulhijjah, malam 1 Zulhijjah hingga ke malam 10 Zulhijjah. Itu satu pandangan berdasarkan tafsiran Ibn Katsir ini. Dan dinyatakan secara sahih daripada kitab ataupun secara sahih dalam Sahih Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu an menyatakan secara marfu, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai Allah daripada hari-hari itu. Tidak ada hari-hari di mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-Nya daripada hari-hari itu, iaitu maksudnya hari apa? Hari 10 itu hari di awal bulan Zulhijjah. Hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi sebahagian mufassir mengisyaratkan hari yang 10 itu iaitu hari pada malam yang 10 itu, iaitu pada malam Zulhijjah, antara 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Sehingga akan ada dalil keterangan yang menyatakan bagaimana satu muskilah apabila mendengar hadis berkenaan daripada baginda Nabi SAW, para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka baginda menyatakan, tidak pula jihad di jalan Allah melainkan seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi dengan apa, yakni dari jiwa dan hartanya, yakni dia gugur syahid. Maknanya kemuliaan malam 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah itu, Masya Allah, tinggi nilainya. Melainkan bandingan satu amalan seorang yang dia berjihad di jalan Allah. Bermujahadah, dia memperjuangkan agama Allah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dia berbekalkan harta dan jiwanya sehingga dia gugur syahid di medan peperangan. Itu lebih aula daripada, lebih utama daripada, lebih baik, lebih afdal daripada beribadah pada malam yang 10. Subhana rabbiyal azim. Maka ada pandangan yang menyatakan, dua pandangan yang berasingan yang menyatakan yang dimaksudkan malam yang 10 ini iaitu pada malam 10 Muharram. 10 yang pertama di bulan Muharram. 1 Muharram sehingga 10 Muharram. Dan didapati Rasulullah SAW berpuasa di antara hari-hari tertentu di dalam bulan Muharram itu, termasuk 10 hari Ashura itu. Jadi sebahagian ulama menyatakan yang dimaksudkan malam yang 10 ini tafsirannya iaitu malam 10 di malam bulan Muharram. Termasuk juga tafsiran yang berasingan itu 10 malam terakhir dalam Ramadan al-Mubarak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, berdasarkan dalil kebanyakan hadis-hadis menisbahkan berlakunya malam kemuliaan itu di malam, iaitu di mana baginda beriktikaf 10 hari yang terakhir. Di tahun-tahun akhir kewafatan Nabi SAW, Rasulullah SAW beriktikaf di masjid, mengasingkan diri, meninggalkan ahli keluarga, hatta isteri yang tersayang maupun ahli keluarganya berkhalwah, beriktikaf di masjid. Rumah Nabi SAW bersebelahan dengan masjid, maka Rasulullah register masuk di masjid pada tanggal 20 Ramadan. Sehinggalah 21 sehinggalah penghujung Ramadan Rasulullah beriktikaf. Jadi malam yang 10 ini ada tafsiran ulama yang menyatakan pada ayat yang kedua ini iaitu apa? Iaitu 10 malam yang terakhir dalam Ramadan. Namun pandangan yang rajih pada pandangan yang pertama tadi
menyatakan iaitu malam yang 10 dimaksudkan iaitu pada malam 9 Zulhijjah. 1 hingga 10 Zulhijjah, kerana dia dapati Nabi SAW kerap berpuasa antara 1 sehingga 9 Zulhijjah. Kemudian pada 10 Zulhijjah itu malam Aidil Adha. Subhanallah. Namun demikian, kita boleh ambil ibrah secara umum. Bagaimana kepentingan waktu fajar ini? Secara ibrah umum bagi saya dan kita semua, ibrah umum ini maknanya kita ambil atas maksud maslahah, keperluan kita untuk memahami ayat-ayat Allah ini terpakai dulu, kini dan selamanya. Bagaimana ayat-ayat Allah ini bukan tertakluk kepada umat terdahulu saja, ataupun kadang-kala ayat itu mengisyaratkan kepada golongan kufar, golongan kafir dan sebagainya. Namun kita yang muslim, yang mukmin, boleh mengambil pengajaran secara umum ayat. Maka di waktu fajar ini, fajar adalah satu saat terpancar dan keluarnya cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya kerana fajar mengakhiri malam dan sinar pagi mulai muncul. Selanjutnya lahirlah beberapa banyak manfaat, seumpama manusia mula bangun untuk bekerja, segelintir ataupun sebahagian binatang seumpama burung dan haiwan-haiwan liar mula mencari makanannya. Ini waktu fajar. Waktu fajar ini betapa Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan pada hari yang seterusnya. Al-Lail maknanya malam hari. Fajar iaitu di waktu subuh. Di waktu fajar itu yakni maksudnya waktu subuh. Dan kita boleh mengambil beberapa hikmah daripada kisah wali Allah, di antaranya bagaimana mereka apabila fajar menyingsing. Fajar ini terbitnya fajar, yakni masuknya waktu subuh. Sebagaimana yang berlaku kepada Ali bin Bakar rahimahullah, menyatakan sejak 40 tahun hingga kini, masa hidup hayatnya, dia menyatakan pengalaman personal accountnya, secara peribadi dia menyatakan sejak 40 tahun sehingga kini, sehingga waktu dia menyatakan kenyataan rasmi ini, yang merusingkan jiwaku melainkan apabila terbitnya fajar. Maksudnya dengan terbitnya fajar bererti berakhirlah peluang keemasan pada malam itu untuk berkhalwah dengan Allah, yakni berdua-duaan dengan Allah. Sepatutnya dia, yakni Ali bin Bakar rahimahullah, dapat terus bermunajat kepada Allah sehingga menangisi dan mengisafi diri dan gembira membisikkan hasrat hati. Peluang keemasan itu berakhir dengan terbitnya fajar. Dia terpaksa menanti pada malam berikutnya untuk berkhalwah dengannya sekiranya sisa umurnya masih ada. Itu yang berlaku kepada seorang alim, Ali bin Bakar rahimahullah. Subhanallah. Nak menyatakan apa maksudnya? Dia begitu memuliakan waktu fajar itu. Sebelum waktu fajar itu, apabila waktu fajar menyingsing, maknanya seolah peluang dia untuk berkhalwah kepada Allah telah putus ataupun telah dihadkan. Ini orang yang hati dia kepada Allah, dia rasa dekat dengan Allah di waktu fajar. Kerana apa? Bagaimana salafus soleh, mereka yang terkesan dengan tarbiyah didikan Nabi SAW, mereka mengambil peluang di 1/3 malam yang terakhir. Dan bagaimana kita sebahagian di antara kita memahami suatu hadis qudsi yang menyatakan Allah Rabbul Jalil. Allah Rabbul Jalil, dia bagaimana kesempurnaan sifat Allah turun ke langit dunia ini.
yakni dengan maksud begitu hampir dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah perintah para malaikatnya, sesiapa di kalangan hamba-hambanya yang memohon maghfirah dan memohon keampunan, memohon taubah kepada Allah, akan diterima taubahnya dan diampunkan dosa-dosanya. Dan sesiapa di kalangan hamba-hamba Allah yang berdoa, akan dimakbulkan doanya. Dan sesiapa di kalangan hamba-hamba Allah yang berhajat, ada hajat dunia dan akhiratnya, maka akan dimakbulkan, ditunaikan hajatnya. Berlakunya setiap malam, iaitu pada 1/3 malam yang terakhir. Saya ulang sebut pada bicara yang lepas, andai kata kiraan malam itu bermula pukul 7 hingga 7 pagi, maka bagilah 3 bahagian malam itu. Maka jatuhnya 1/3 malam yang terakhir itu, iaitu pada pukul 2 sehingga pukul 6 terbitnya fajar itu. Sehingga antara pukul 2 sehingga terbitnya fajar. Katalah azan subuh pukul 6. Antara pukul 2 dan pukul 6 itulah. Dan waktu yang kritikal iaitu di waktu sahar. Wabil asharihum la yastaghfirun. Bagaimana, dan mereka selalu memohon ampun di waktu ketika fajar. Itu golongan yang dikategorikan al-muqarrabun. Mereka yang bersungguh dalam iman mereka kepada Allah, kemudian mereka memohon ampun. Saya dan kita semua berpeluang menepati dengan sunnah itu. Kenapa? Kita yakin insya-Allah kebanyakan kita boleh bangun di waktu Ramadan ini. Majoritinya insan, maknanya umat Islam, dia mampu bangun. Majoritinya. Apatah lagi kalau seandainya dalam tempoh PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini, dan kita dapati ramai di kalangan ahli keluarga mampu bangun. Kenapa? Kerana nak bangun sahur, nak makan, kerana diberi faham ada keberkahan waktu sahur. Jadi Masya Allah, waktu sahur Rasulullah SAW iaitu qadar bacaan Nabi 50 ayat, qadar bacaan Nabi. Maka kita ambil antara tempoh 10 ke 15 minit ke 20 minit, itu waktu sahur Nabi SAW. Waktu sahur itulah bagaimana ada keberkahan, termasuklah munajat, ataupun bisikan, ataupun kata-kata hati kita, hatta kita berdoa di waktu sahur itu. Seumpama kita melantunkan kalimah maghfirah, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun, yang suka memberi ampun, maka ampunilah aku. Jadi nak sebutnya bagaimana Syekh Ali bin Bakar tadi merasakan suatu yang hilang pada dirinya kerana berpeluang tidak terputus ataupun dihadkan munajatnya di waktu dia memandang begitu istimewa di waktu di ambang fajar itu. Jadi subhanallah, terpakai buat saya dan kita semua. Jangan sekadar bangun sahur ni sekadar makan dan minum untuk bersahur saja. Namun demikian ada tempoh 3 ke 5 minit ke 10, 15 minit ke, waktu itu kita berkhaluah dengan Allah. Kita memohon ampun kepada Allah, perbanyakkan istighfar. Termasuk seandainya boleh sebut Sayyidul Istighfar, itu yang terbaik. Termasuk juga doa tadi, maghfirah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, termasuk juga Sayyidul Istighfar. Ataupun apa-apa saja yang kita berdoa warid daripada qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kata-kata hati yang kita ada hajat. Setiap orang ada hajat dunia dan akhiratnya, maka dia boleh kemukakan di hadapan Allah di waktu sahur itu. Fudail bin Iyad, seorang lagi tokoh sufi, menyatakan apabila matahari terbenam di ufuk barat, muncullah rasa gembira di hati kerana tidak lama lagi malam kian gelap. Peluang semakin ketara untuk berkhaluah dengan Allah yang dikasihi.
Apabila terbitnya matahari, maka kegelisahan mulai mengusik hati lantaran orang ramai datang untuk belajar. Subhanallah, apa yang berlaku pada Fudail bin Iyad. Bagaimana apabila terbenamnya matahari, dia rasa gembira. Ini sebahagian di antara kita, subhanallah, bila terbenamnya matahari, dia rasa sebaliknya. Mungkin menghadkan aktiviti dia pada siang hari. Tapi bagi orang yang memahami hakikat anugerah Allah malam, al-lail, malam yang berlalu itu, bagaimana dinyatakan pada ayat yang ketiga dalam surah Al-Fajr ini, disebut wal-laili iza yasr, wal-laili iza yasr, dan malam bila berlalu. Sebenarnya malam yang berlalu ini adalah satu tempoh hayat kehidupan saya dan kita semua. Malam yang kita lalui setiap malam, berapa malam dah kita lalu setiap malam ini. Tempoh umur saya 40-an ini, subhanallah, katalah tanggungjawab agama ni terbeban pada, dipertanggungjawabkan pada diri kita sendiri pada umur akhir balik. Maka subhanallah, katalah umur 50 tahun, maka akhir balik umur 15 tahun, maknanya 35 tahun dah. Malam yang berlalu ini, dia sentiasa berlalu. Jadi termasuklah siang sebenarnya. Siang yang berlalu termasuklah dia akan berlalu. Ini suatu kurniaan Allah, satu anugerah Allah, nikmat Allah yang Allah bentangkan. Amatlah rugi sekiranya di antara saya dan di antara kita semua melepaskan peluang ini, tempoh yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan. Wal-as, masa. Dalam siang dan malam ni ada tempohnya, ada masanya. Al-as itu iaitu tempoh, ketika. Sama ada kiraan kurun ataupun abad, maupun tahun, maupun bulan, maupun minggu, maupun hari. Jadi hari-hari yang berlalu ni sebenarnya, saya ulang sebut, ada satu keterangan hadis bagaimana hari ini dia berseru kepada manusia. Hari ini sendiri dia berseru kepada manusia, wahai sekalian manusia, akulah hari. Bagaimana kamu berkewajiban atas diri kamu, dengan maksud hari ini dia berisyarat supaya kita mengambil manfaat. Sekiranya kita melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan, yang untungnya sebenarnya pada diri saya dan kita semua. Jadi amat malam sekiranya dalam keadaan ghaflah, lalai, dalam keadaan yang leka, subhanallah. Dan disebut di sini bagaimana Abu Sulaiman menyatakan, iaitu puak ahli yang menghidupkan malam, iaitu golongan yang menghidupkan malam apabila berhadapan dengan malam mereka, lebih nikmat daripada ahlil ataupun ahlul lahwi, iaitu golongan yang membuang masa apabila berdepan dengan kumpulan mereka. Ahlul lahwi adalah antara golongan yang melakukan aktiviti yang tidak berfaedah, seumpama bersembang kosong di warung, bermain dengan permainan-permainan tertentu. Kalau orang dulu main burung. Jadi orang sekarang subhanallah, bukanlah nak larang riadah tu contohnya, bukanlah nak larang riadah tu, tapi sekiranya kalau riadah tu seumpama bermain futsal, kita kena letak setting jadual kita ini kena pada tempatnya. Dan telah dinasihati oleh pakar-pakar ataupun mereka yang memahami tentang healthy care ni, penjagaan kesihatan. Termasuklah para peminat badminton sekalipun. Ada sekarang ni ada satu trend, iaitu main badminton, main futsal ini di malam hari. Taib. Kalau entum kalian boleh main futsal, main bola ataupun main badminton sebagai satu riadah, sebagai satu yang mubah harus, namun
Sejauh mana antum gunakan tenaga, kalian gunakan tenaga itu, katalah badminton boleh main 1 ke 2 jam. Kemudian termasuklah futsal boleh main pada malam hari. Grup, buat bentuk grup dan sebagainya, sebagai aktiviti santai boleh. Boleh, maknanya membentuk satu pasukan sehingga bermain santai dengan kawan-kawan office ataupun satu tim dan sebagainya. Itu benda yang mubah, harus. Namun sekiranya yang harus itu dia terlebih dosnya. Contoh yang terlebih dos, seumpama diagendakan, dilakukan setiap malam. Dilakukan setiap malam. Katalah 5 hari seminggu. Rutin begitu. Subhanallah. Masa yang mereka yang bermain riadah ni, mereka boleh melakukan aktiviti dengan tempoh tertentu 1 ke 2 jam. Tapi persoalannya, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah kita mengambil tempoh yang sama 1 ke 2 jam untuk berkhalwah dengan Allah? Itu timbul persoalan itu. Saya sebut bukan nak larang, tapi kita kena sukat kira-kira dengan timbangan amal, dengan iman. Dengan iman kita beramal, dengan ilmu kita beramal. Jadi tentulah aulawiyatnya, tempoh masa yang ada itu kita boleh guna pakai. Saya ulang balik, apa pun perkara yang mubah yang harus, jangan terlebih dos. Hukum asal main futsal, hukum asal main badminton, hukum asal apa pun aktiviti, maknanya harus mubah. Tapi sekiranya terlebih dos, sehingga kan aktiviti pada malamnya, sebenarnya malam ni tempat rehat, suasana rehat, istirahat kita. Jadi tapi ada orang takwil lagi, dah ustaz siang tak boleh main pasal bekerja, jadi malamlah kami santai. Baiklah, tidak mengapa kalau hujah begitu. Sekali-sekala kita bermain futsal, sekali-sekala kita main badminton, tak apa. Tapi dalam masa yang sama, 2/3 masa itu yang kita nisbahkan waktu keharusan kita bermain dengan sesuatu permainan, tapi 2/3 daripada 100% ataupun 2/3 daripada masa itu kita jangan terlepas pandang, iaitu kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hikmah PKP ni, bila kita dihadkan pergerakan, ya, nampak subhanallah, air pun menjadi tenang. Nampak tak? Air didapati, sungai-sungai di Lembah Kelang, sungai-sungai di sekitar beberapa buah negeri, kelihatan Masya Allah, Allah jernihkan. Maknanya berlaku penjernihan, pencemaran, didapati berlakunya pengurangan lebih pada 60-70% pengurangan dari segi pencemaran alam sekitar, termasuk lapisan ozon ini. Oleh kerana aktiviti manusia dihadkan, termasuklah operasi kilang, pergerakan kenderaan dihadkan dan sebagainya, menyebabkan lapisan ozon ini dia memulih, dia berlaku healing krisis pemulihan. Subhanallah. Begitulah juga saya dan kita semua sebenarnya tempoh di dalam berada di rumah, tempoh PKP ni sebenarnya tempoh kita, walaupun kita seumpama banyak masa untuk berehat, tapi dalam rehat itu kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti, amalan-amalan seumpama secara khusus, iaitu beribadah pada di malam hari, terutama apatah lagi kita berada di bulan Ramadan ini, perlunya maknanya qiyam. Disebut qiyamu Ramadan, hidupkan malam. Qiyam dengan berdiri, ada kala kita duduk, ada kala kita berbaring. Jadi subhanallah, walaupun malam hatta siang, maknanya kita ambil tempoh bertenang, bertenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahu-tahu muslimin muslimah, mukminin dan mukminah, tahu-tahu 7 hari dah Ramadan berlalu. Nak masuk besok itu Ramadan Jumaat yang kedua. Saya sendiri bila kira bilangan hari ni begitu pantas. Inilah fitnah muktahirin ini. Benarlah pernyataan Nabi SAW, betapa masa ini setahun diibaratkan sebulan, terasa
masa ini begitu pantas. Yang sebulan terasa seumpama seminggu, yang seminggu terasa seumpama sehari. Kemudian yang sehari itu Rasulullah SAW isyaratkan, subhanallah, bagaimana sehari itu diibaratkan tempoh, maknanya pelepah tama dalam keadaan kering, dibakarnya pelepah tama sekaligus hangus. Itulah sehari. Benarlah dan apa yang Rasulullah SAW telah sampaikan kepada saya dan kita semua. Subhanallah, nak menyatakan apa? Bagaimana surah Al-Fajr ini menyebabkan kita boleh berfikir betapa bagaimana setengah daripada golongan yang rajin beribadah berkata tiada di dunia ini serta waktu yang serupa dengan nikmat ahli syurga, melainkan nikmat yang diberi kepada ahli tamaluk, ahli tamaluk, iaitu orang yang bangun malam yang memuji-muji Allah. Menjelang waktu malam dia beroleh munajat sepenuhnya, mengharapkan rahmah dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya lazat bermunajat itu bukan bentuk duniawi, tetapi ia merupakan kelazatan bentuk akhirat, ukhrawi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba pilihannya di dunia ini, iaitu mereka yang mempunyai kecenderungan bangun malam untuk bermunajat dan berkhalwah kepada Allah. Allahu Rabbi. Jadi saya ulang balik dengan maksud apa? Semua orang ada niat bangun sahur. Maka bila ada niat bangun sahur, telah terbukti 7 hari yang awal Ramadan ini kita memang konsisten, istiqamah bangun sahur. Tapi apa salahnya? Apa salahnya dalam tempoh kita bangun, katalah bagi kaum ibu, kadang-kadang para isteri bangun lebih awal, 2 jam ataupun 1 jam ataupun 1 jam setengah daripada tempoh fajar menyingsing, fajar menjelma, ya, ini waktu terbitnya waktu subuh, waktu itulah sebenarnya kita orang lelaki ni muslimin, termasuk muslimat sekalipun, anak-anak dan sebagainya, kita boleh bagi penerangan kepada mereka. Maknanya sebenarnya qiyam Ramadan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, Rasulullah menghidupkan malam pada malam Ramadan, iaitu seumpama menghidupkan dengan solatul tarawih, solat rehat-rehat. Solat rehat-rehat ini yang disebut solatul tarawih itu, solat yang dimaksudkan iaitu solat rehat-rehat. Baginda Nabi SAW solat tarawih bermula awal malam sampai ke hampir pada terbitnya waktu fajar. Itu pengisian kerohanian baginda Nabi SAW. Siapa yang ikut? Para sahabat ikut perbuatan Nabi SAW. Cuma para sahabat, hatta ahli keluarga baginda Nabi, hatta isteri baginda Nabi SAW tidak akan mampu melakukan segagah ataupun sekuatnya hati baginda dan tubuh badan baginda qiyam, rukuk dan sujud. Kerana saya ulang balik, walaupun Rasulullah melakukan 11 rakaat termasuk solat witir yang disebut solatul tarawih yang dilakukan baginda Nabi SAW dalam Ramadan, tapi nak sebutnya tempohnya sampai ke di ambang fajar. Solatul tarawih ada masa Rasulullah setelah 2 rakaat Rasulullah akan rehat, Rasulullah membaca beberapa wirid ataupun ada beberapa lafaz bacaan yang Rasulullah baca. Kemudian Rasulullah sambung balik 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini sebenarnya 2 rakaat Nabi itu yang Rasulullah lakukan itu kadang-kadang lebih lama daripada 11 rakaat yang kita buat. Tu terbukti kerana Rasulullah SAW dalam satu riwayah pada rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah sehingga tamam, sehingga selesai. Kemudian Rasulullah meneruskan bacaan pada rakaat yang pertama surah Ali Imran, surah yang kedua. Kemudian meneruskan bacaan yang surah yang ketiga pada rakaat yang pertama di sebahagian surah An-Nisa itu. Subhanallah, ini gambaran betapa lamanya Rasulullah qiyam. Itulah yang Rasul lazimi lakukan ketika pada malam-malam Ramadan sampailah terbit. Namun demikian, sekiranya Rasulullah rasa mengantuk, Rasulullah akan rehat dan berbaring dahulu. Kemudian menyambung kembali solat tarawih baginda Nabi SAW.
Dan mujahadah Rasulullah beramal lebih tekun ketika 10 malam yang terakhir Ramadan. Nak sebut apa? Kita kena faham secara ilmu, solat tarawih ni jangan sampai kita selesaikan sekaligus je pada awal malam. Maka ada sebahagian ulama mensyarahkan kita boleh bagi dua. Pada awal malam kita lakukan, pada akhir malam pun kita lakukan. Dan Rasulullah SAW bila masuk Ramadan saja, Rasulullah akan mentakhirkan solat witir. Di luar Ramadan ada masa Rasulullah buat witir ini, dirikan witir ini pada awal malam, ada masa. Dan banyak masa Rasulullah akan takhirkan solat witir di akhir malam. Namun bila masuk Ramadan saja, kalau merujuk dalam Ibn Katsir ataupun beberapa kitab hadis yang lain menggambarkan perbuatan Nabi SAW akan mentakhirkan solat witir di ambang fajar. Maknanya kerana apa? Kerana Ramadan adanya waktu sahur. Maka kita boleh itibak sunnah ini, iaitu jangan kita sekadar habiskan solat tarawih tu di awal malam. Namun demikian ada kenyataan hadis seumpama mengisyaratkan barang siapa berdiri qiyam bersama imam, kemudian sampailah selesai imam mendirikan solat, maka ada fadail amalnya. Dia seolah-olah beribadah sepanjang-panjang malam. Kerana apa? Dia istiqamah menekuni bersama imam solat dalam keadaan tertib. Bagi yang mereka yang berpandangan demikian ataupun melakukan sunnah demikian, maka tidak menghalang dia menambah rakaat pada akhir malam. Katalah dah ikut imam, imam yang dilantik ataupun suami menjadi imam ataupun anak-anak menjadi imam. Kita ahli rumah ni ikut sehingga tamam 11 rakaat. Katalah mengambil kaedah 11 rakaat bilangan rakaat solat. Maka sebenarnya tidak menghalang dia untuk menambah rakaat pada waktu sahur ataupun di ambang fajar. Katalah ada 45 minit lagi setelah sedar daripada tidur, kemudian ada 45 minit lagi untuk kita guna pakai termasuk waktu sahur. Kita ada, katalah ada 30 minit. 30 minit lagi. 30 minit ni sebenarnya boleh menambah rakaat solat tarawih. Jangan kata kita cukup dengan 11 rakaat. Sebenarnya 11 rakaat yang kita buat tu memang tak boleh nak banding dengan solat hatta solat yang disebut Khulafa Rashidin, yang disebut pemimpin-pemimpin imam khalifah Amirul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan Sayyidina Uthman dan sebagainya, termasuk sahabat-sahabat, termasuk tabi'in dan sebagainya. Mereka ini solat, maknanya mereka, sebahagian daripada mereka menambah rakaat-rakaat solat kerana nak mengimbangi tempoh masa yang Allah bentangkan pada malam hari yang berlalu ini. Subhanallah, maknanya boleh diguna pakai. Nak kata apa? Nak maksudkan Rasulullah ni solat tarawih sampai terbit fajar. Namun kita sifir lumrahnya, saya dan kita semua tentulah ambil tempoh untuk rehat, untuk tidur dan sebagainya. Silakan. Tapi bila bangun di ambang fajar, jangan terlepas pandang. Sekurang-kurangnya, saya syorkan, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Walaupun witir telah dilakukan pada sebelum kita tidur pada malam, di awal malam Ramadan seumpama malam tadi, sebelum maknanya terbit fajar pagi tadi, ada di antara kita boleh tambah 2 rakaat. Tambah bilangan rakaat, kerana rakaat sahabat-sahabat mendirikan solat tarawih, mereka rehat, solat yang disebut solat rehat itu seumpama yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, melakukan solat tarawih bilangannya sampai 23 rakaat. Ataupun 21 rakaat. Dan sebahagian sahabat-sahabat melakukan solat tarawih dengan bilangan rakaat sampai berpuluh rakaat, sampai seumpama 37 rakaat. Jadi kita ambil yang wasatiyah. Sebenarnya kita kena hisap diri kita sendiri. Sekiranya kita solat ini, yang pentingnya maknanya kualiti. Khusyuk kita kepada Allah.
Apa guna bilangan rakaat yang panjang, yang lama, sedangkan hati tidak bersama dengan badan ni. Namun demikian sahabat, sebahagian ulama menyatakan selama mana kita dalam niat untuk melakukan ketaatan, walaupun hati kita ni tidak khusyuk, tapi kita mujahadah, kekang nafsu, berdiri juga untuk mendirikan solat, itu pun dalam hisab Allah, dalam kiraan hisab Allah. Maknanya kita sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengekang nafsu syahwat. Namun ada sebahagian ulama menyatakan yang penting kualiti. Dahlah kita buat 11 rakaat, pastikan ketika kita mendirikan 11 rakaat solat tarawih itu sebenarnya biar berkualiti. Maknanya imam ni dengan bacaan yang kadar, yang sederhana, bacaan yang tartil, boleh baca beberapa surah yang biasa pada tahun-tahun sebelumnya biasa baca juzuk amma, maka dia boleh menambah baikkan lagi. Surah-surah tertentu dipanjangkan sedikit, kemudian memikirkan juga maknanya masalah makmum, ada anak, ada cucu dan sebagainya. Jadi ada masa kita yang mana cucu-cucu yang boleh ikut pada awal malam tu silakan. Tapi kita ni walaupun kita duduk seorang-seorang di waktu fajar itu sebenarnya tidak menghalang saya dan kita semua untuk meneruskan dengan niat mendirikan solat qiyam di malam Ramadan di ambang fajar. Jadi di ambang fajar ini sangat bernilai tinggi. Dan apatah lagi saranan para ulama menyatakan apabila kita membaca kalam Allah, kata-kata Allah ini dalam solat, dalam solat yang kita dirikan itu, kita ambillah apa hafazan surah yang kita baca, kita bawa dalam solat. Yang nak tengok Quran ketika nak mendirikan solat tarawih itu silakan. Mubah, harus perbuatan demikian, harus. Siru ala barakatillah. Tapi dalam masa yang sama, maknanya kita yang ada hafalan Al-Quran dalam dada kita, pada lidah kita, dengan kehadiran hati kita, di waktu fajar itulah kita boleh berdirikan. Kita waktu kita solat 2 rakaat ke ataupun takhirkan solat witir di akhir malam, masya-Allah. Masya-Allah, maknanya itu sebenarnya suatu sunnah yang telah dilakukan oleh para sahabat. Didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan apa? Malam yang hening, yang damai itu ketika fajar itu satu tempoh munajat kepada Allah, yang mana Allah akan ambil perhatian. Allah ni sifatnya Al-Basir. Allah ni sifatnya Maha melihat. Allah ni sifatnya Al-Alim. Allah ni sifatnya Ar-Rahman, Ghafur, Maha Pengampun. Di ambang waktu fajar itulah sebenarnya kita perbanyakkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang seterusnya dalam surah Al-Fajr ini menyatakan hal fi zalika qasamul lizi hijr, dan pada demikian itu terdapat sumpah, yakni yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala secara bijaksana mendatangkan suatu penciptaannya, kemudian dijadikan dalil, dijadikan hujah untuk maknanya manusia berfikir, manusia yang ada akal, muakil disebut. Orang yang berakal ini orang yang maknanya orang yang bijaksana. Tentulah akan mengambil pengajaran-pengajaran. Walaupun kita pada pagi ini kita mendengar di antara ayat 1 hingga ayat ke-5 dalam surah Al-Fajr ini, satu ayat yang Rasulullah baca pada waktu-waktu tertentu, surah Al-Fajr ini, maka kita lihat bagaimana interaksi disebut oleh Profesor Syekh Yusuf Al-Qardawi menyatakan bagaimana peningkatan ketika kita membaca Al-Quran ini. Ada tanggungjawab kita dengan Al-Quran ini. Bagaimana hubungan kita, interaksi kita dengan Allah ketika kita membaca Al-Quran ini. Ada satu darjat yang disebut oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali menyatakan, iaitu istilah faraki,
iaitu menciptakan suatu peningkatan ke darjat mendengar kalam dari Allah dan bukan darinya sendiri, dan bukan dari dirinya sendiri. Maknanya kita baca Al-Quran ini sebenarnya kita kena sedarkan kita mendengar langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu feeling, satu perasaan kita dengan Allah. Bagaimana disebut tentang darjat membaca Quran ini, termasuk bacaan ketika dalam solat. Bacaan Al-Quran ketika dalam solat sunnah maupun solat fardu, solat fardu maupun solat sunnah adalah lebih aulawiyat, lebih utama. Setelah kita baca suratul Fatihah, maka baca surah. Ketika solatul tarawih, kita baca suratul Fatihah, kita akan baca surah. Jadi surah bagi penghafaz Quran ataupun ahlul Quran semua, kalian bawalah, bacalah Al-Quran yang kalian baca itu di dalam solat sunnah itu. Kalau tak mampu nak hafal, tengok Quran. Macam saya sebut tadi, harus melihat Al-Quran di depan untuk membaca kata-kata Allah, kalam Allah yang lebih panjang. Surah yang lebih panjang daripada biasa kita baca. Ini suatu yang meninggikan darjat. Kalau kita boleh hafal, kita tadabbur, lagi baik. Maka di sini disebut, yang pertama, tingkatan yang pertama, kemampuan hamba membacanya. Seakan-akan dia membaca kepada Allah dan berada di hadapannya sementara dia melihat kepadanya dan mendengarnya. Sehingga keadaannya sampai batasan ini, kemudian adalah memohon, bergantung dan bersandar. Ini merupakan darjat yang paling rendah. Darjat tingkatan pengamal Al-Quran ketika membaca ayat-ayat Allah, sebenarnya dia kena ada satu kefahaman, iaitu sekurang-kurangnya dia merasakan seakan-akan dia membaca kepada Allah. Dia membaca kepada Allah. Contoh, saya bercakap dengan antum. Saya bercakap dengan kalian semua. Begitulah waktu kita baca Quran ini, sebenarnya kita berkata-kata dengan Allah. Kemudian dan mengakui dan meyakini Allah, maknanya ada pihak yang mendengar. Begitulah kita ketika membaca Al-Quran ini, dia ada adab dan dia ada akhlak tentang Quran ini. Rasulullah SAW nak menerima wahyu pun dalam keadaan berbagai versi. Ada kala ketika Rasulullah mendengar seumpama bunyi loceng dahulu, maka turunnya wahyu Allah. Ada sehingga kan Rasulullah menahan dalam keadaan seolah satu beban berat. Ada sahabat yang berhampiran dengan Nabi SAW, mana ketika wahyu itu turun, terasa tu perha baginda Nabi SAW dengan perha sahabat ini seolah ditindih dengan benda yang beban yang berat. Rasulullah menampung beban wahyu itu. Dan terasa gemetarnya Nabi SAW ketika turunnya wahyu itu. Dan ada masa Rasulullah SAW menerima wahyu dalam keadaan senyum. Pensan dulu, kemudian bangun senyum. Al-Kisahnya apabila turunnya surah Inna a'tainakal kausar, surah Al-Kausar. Surah Al-Kausar itu, kami, kata Allah, menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu mufassir mensyarahkan, iaitu Al-Kausar, telaga yang akan dianugerahkan Allah di akhirat nanti. Rasulullah sebagai penjaganya, sekuritinya. Itu kemuliaan kepada baginda Nabi SAW. Sesiapa yang nak minum di telaga Kausar ataupun kolam Kausar itu adalah kena dengan izin baginda Nabi SAW. Dan Rasulullah kenal siapa di kalangan umatnya yang layak untuk diberi minum daripada telaga Kausar itu. Namun demikian, ada para ulama mensyarahkan Al-Kausar, kebaikan yang banyak di dunia ini, iaitu dalam kitab Allah. Kitabullah, yakni kitab Allah ni. Kitab Al-Quran, bila kita baca, kita kena baca mushaf, bukan sekadar mushaf Quran yang dalam bahasa Arab saja. Kita kena baca mushaf Quran yang telah diterjemahkan. Kemudian kita kena baca kitab tafsir. Itu bagi muslimin muslimat, insya-Allah berazamlah selepas ini, maknanya sekiranya ada kelas-kelas Al-Quran maupun kelas
maknanya kelas tadabbur, hatta apatah lagi kelas tafsir. Sebenarnya kelas umpama itu, kuliah-kuliah seumpama itu, hatta walaupun di YouTube, hatta di monitor TV ni, saya syorkan betapa bernilainya ilmu Allah ni. Seumpama yang telah dibentangkan dalam rakaman live oleh TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah ni 114 channel Astro. Waktu antara pukul 10 hingga 11 malam. Ataupun pilihannya waktu pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari. Subhanallah. Lihatlah. Seumpama malam tadi kita mendengar kupasan tadabbur ayat pada surah Al-Ankabut. Surah yang berkaitan lebah. Bagaimana ada pengertian dalam surah itu, bagaimana tentang Al-Quran. Dalam satu muka itu, Allah tekankan bagaimana Al-Quran itu ada nilai tambahnya. Dia adalah suatu beban tanggungjawab pada saya dan kita semua. Mendalami ilmu Al-Quran, jadikan rumah ini jangan jadi seumpama kubur. Yang bersarangnya seumpama sarang, seumpama kita hidup ini mudah dilalaikan, mudah terleka dan sebagainya. Jadi malam sebenarnya Quran time yang ada di channel TV Al-Hijrah itu sesuai. Saya syorkan setiap hari kita ambil tempoh 1 jam. Lebih kurang 45 minit ke 1 jam, maknanya kita mendengar Quran time itu. InsyaAllah sekiranya kita niat dengan maksud kita nak mentadabbur ayat Allah, bukan susah mana pun tonton, buka TV Al-Hijrah, kita tonton saja. Dan insya-Allah akan, apatah lagi kita menuruti apa suruhan yang telah disyorkan oleh para muallim. Yang membaca Al-Quran pun hafiz, yang menterjemah mentadabbur Al-Quran itu pun alim. Jadi setelah kita mendengar bicara Quran time itu, kita terus kepada mempraktikkan apa yang walaupun secara spontan dalam 45 minit ke 1 jam. Saya ulang sebut, pukul 10 malam hingga pukul 11 malam, pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari. Jadi pilihlah. Jadi nak sebutnya bagaimana tingkatan Al-Quran ini apabila kita baca dalam keadaan kita percaya dan yakin Allah di depan kita. Apa yang pihak yang kita berkata-kata dengannya, dia berada dekat dengan kita. Fa inni qarib. Bila ditanya, Allah menyatakan aku ni dekat. Maka dekat. Bila kita rasa dekat dengan Allah, sebenarnya Allah lebih dekat daripada kita. Dan bagaimana tingkatan pembacaan Al-Quran, interaksi Al-Quran, communication kita dengan Al-Quran ni, bahasa sekarang. Iaitu tingkatan yang kedua, mempersaksikan dengan hatinya seakan-akan Allah melihatnya, berseru kepadanya dengan segala kelemah lembutannya, membisikkannya dengan kenikmatan dan kemurahan hatinya. Posisi yang ditempati adalah rasa malu, peragungan, perhatian dan pemahaman. Apa maksud Profesor Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan tentang pandangan Al-Ghazali ini? Bagaimana tingkatan yang kedua, mempersaksikan dengan hatinya seakan Allah Maha melihatnya. Allah melihatnya dalam hati. Ini interaksi dengan Al-Quran ini sehingga kita wasilah dengan penggunaan hati kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Ataupun dalam maksud ini seakan-akan Allah melihatnya. Allah melihat, maknanya kita kena yakin, iaitu Allah ni maha melihat amal perbuatan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, termasuk bagaimana berseru kepadanya, ketika kita berseru kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kelemah lembutan, dengan bacaan-bacaan maupun kita baca dengan nada yang rendah, suara yang rendah dan sebagainya. Dan di waktu itulah tiba baliknya ada kenikmatan, ada kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala menyapa kita dalam kehidupan hati kita waktu itu. Maka posisi di waktu itu sebenarnya akan timbullah kita akan malu dengan Allah. Kita akan rasa kebesaran Allah. Kita akan rasa maknanya Allah beri perhatian kepada kita. Apabila kita beri perhatian kepada Allah berkaitan
ketika membaca Al-Quran ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri perhatian kepada kita. Begitu juga kita nak memahami ayat-ayat Allah, maka Allah akan beri faham kepada kita ayat-ayatnya. Ini timbal balik win-win situation. Win-win situation kita dengan Allah ni dalam keadaan kita maknanya kita berkehendak, maknanya Allah akan memakbulkan hajat-hajat kita dan sebagainya. Maka yang ketiga, seakan melihat Allah yang berbicara kepadanya ketika dia membaca kalamnya. Ketika kita membaca kalam Allah, kita ada setengah di antara hamba Allah ni, dia beribadah sama ada solat ataupun membaca Al-Quran seolah-olah dia melihat Allah. Dia yakin maknanya Allah ni apa pun Allah akan tunaikan janji ni. Dia merasa Allah ni begitu hampir dengan dirinya, dan berdasarkan wasilah dengan sifat Allah dan dalam ketika melihat segala kesempurnaan, dan waktu itu dia ketika membaca Al-Quran dia melihat kesempurnaan sifat bagi Allah. Kerana ada banyak ayat-ayat Allah maupun dalam surah-surah tertentu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya. Di waktu itu si pembaca ini akan melihat betapa azimnya Allah, betapa sempurnanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu itu si pembaca ini dia tidak melihat kepada dirinya sendiri dan tidak pula kepada bacaannya, tetapi bergantungan harap dia kepada Allah dengan segala kenikmatan yang diberikan. Wasilah dengan bacaan Al-Quran itu kerana Allah lah yang melimpahkannya nikmat, tetapi hasratnya hanya terbatas kepada zat yang berbicara kepadanya dan sentiasa memikirnya. Maknanya dia punya fokus, tawajuh dia kepada Allah ketika membaca Al-Quran itu, pada zat yang berbicara dengannya. Dia meninggalkan sesuatu yang lain. Ini kenikmatan bagi sesiapa yang membaca Al-Quran. Dan dalam keadaan Allah bagi ilham dia berfikir. Setelah dia membaca Al-Quran, Allah akan beri ilham dia berfikir. Dan sehingga kan dia merasakan seumpama dia tenggelam menyaksikan siapa yang berbicara dengannya dan apakah yang melalaikan dia. Maknanya dia boleh asingkan. Maknanya sesuatu yang melalaikan dia itu, maka dia dahulukan Allah berbanding dengan yang lain-lain. Waktu ini, tingkatan ini, subhanallah, ini merupakan darjat al-muqarrabin. Orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang kedua tadi, darjat iaitu ashabul yamin, iaitu golongan yang kanan. Jadi khulasahnya muslimin muslimah, mukminin dan mukminah sekalian yang menyaksikan, inilah hakikat tentang kita berinteraksi dengan Allah wasilah dengan ilmu Al-Quran. Seumpama ayat pertama sehingga ayat yang kelima dalam surah Al-Fajr ini, kita bila baca, kita menyedari Allah saksi utama kita. Itu mudah, bahasa mudahnya. Allah saksi utama kita. Kemudian kita baca, kita ada adab. Siapa yang baca Al-Quran, dia ada adab, ada akhlak dengan Quran, Masya Allah. Allah lebih akan menyantuni, akan memuliakan dia dengan bacaan-bacaannya. Dan siapa yang ada ilmu tentang bacaan Al-Quran, kemudian ada usaha dia mentadabur ayat-ayat Allah dan memahami tafsirannya, maka tingkatan kefahaman itu dia ambil kira dan Allah sendiri akan memandang wajah dia. Sehingga Allah ilhamkan pada dia. Kesan daripada kita mentaati Allah ketika dalam solat ataupun di luar solat dengan wasilah membaca ayat-ayat Allah ini, maknanya kita mengenang segala nikmat Allah, dan nikmat Allah yang banyak itu terbentang dalam Al-Kawthar yang dimaksudkan juga, iaitu kebaikan yang banyak ternyata termaktub dalam Al-Quranul Karim yang kita baca ini. Rupanya siapa nak jadi baik, yang soleh dan lebih solehah, maka sedalam mana dia memahami ilmu Al-Quran, maka dia memahami dengan tafsiran ayat, kemudian dia merubah hati dia, akan jadi adanya turunnya sampainya penawar-penawar sifat wa rahmah. Kemudian Allah akan beri ilham kepada dia berdasarkan kefahaman dia dengan ilmu wahyu ini. Ada petunjuk Allah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, al-furqan, yang membezakan
al-bayyinah, penjelasan-penjelasan ke arah petunjuk, al-furqan yang membezakan. Jadi ilham yang Allah bentangkan wasilah dengan ilmu Quran ini sangat mendalam mutiaranya. Jadi sesiapa yang bermujahadah di lapangan ilmu Allah ni, di medan ilmu Allah ni, sebenarnya dalam masa sama dia berkhalwah dengan Allah, dia berdua-duaan. Sebenarnya waktu kita baca Quran dalam solat maupun waktu kita baca secara bersendirian ataupun bertadarus, itu pun dikira berkhalwah dengan Allah. Kita berinteraksi dengan Allah, maka kita menyaksikan sehingga tahap tingkatan itu dia akan meningkat. Tingkatan itu akan naik pada tingkatan iman, mengikut pengalaman yang telah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita, orang yang alim, orang yang arifin billah, para ulama, para salafus soleh, mereka yang hidup terkesan dengan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada masa kita akan sambung, kerana ayat-ayat yang seterusnya itu selepas ini bagaimana perkaitan dengan Allah datangkan perkhabaran kisah-kisah golongan yang engkar, dan didatangkan juga bagaimana golongan yang berjiwa mutmainnah dalam surah ini. Jadi kisah orang-orang yang engkar, golongan yang engkar ni, kaum-kaum yang engkar, yang berpaling pada perintah Allah, seumpama kaum Samud, kaum Ad dan kaum Fir'aun, dibentangkan pada ayat-ayat yang seterusnya dalam surah ini. Kemudian bagaimana ketenangan akan diperolehi bagi mereka-mereka yang memahami petunjuk Allah. Maknanya mereka bermujahadah, memahami hakikat betapa Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil. Allah bentangkan jalan untuk kita memilih, berpaling kepada mengambil ibrah, pengajaran yang baik terhadap umat-umat yang melakukan keengkaran ataupun berpaling pada ayat-ayat Allah, ataupun dalam keadaan mereka ini golongan yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka pengajaran itu kita ambil satu kisah itu dijadikan pengajaran untuk kita jadikan sempadan. Begitu juga kisah orang-orang yang soleh, yang maknanya termasuk dalam golongan mutmainnah, berjiwa mutmainnah, pun kita ambil pengajaran ini. Kerana apa? Kisah orang soleh ini akan mengkhabarkan satu khabar basyirah, berita gembira, kerana Allah sendiri akan menjemput rasmi masuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, insya-Allah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi